Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, ni saya nak update balik counter yang kita kaji sebelum ni, recent tag. Okey, ni dia dah masuk dalam GBS volume ini. Dia ada volume masuk pada hari Jumaat. Okey, so kita tengok RSI dia atas 50. Kalau tengok weekly, kita boleh check. Nanti saya onkan weekly. This one 4 hours. Kita onkan untuk 1 minggu. Okay. Di atas 60. So kalau RSI weekly atas 60, daily atas 50. So dia kita expect dia akan naik . Okay. So saya nak tunjuk untuk yang last week. Last week saya terlupa hari berapa yang update dekat GBS charting channel tu. So kita expect bila dia dah naik macam ni, kita expect volume kering. Okay, kita dah tarik Pibo, kita expect dia akan turun bahagian ni naik, area sini 38.50 macam tu. Sebelum dia buat kenaikan yang baru. So apa yang berlaku, okay, volume kering kita expect volume kering, dia akan turun dulu, buat pullback, area Pibo Pibo, golden Pibo, so dia akan buat satu kenaikan yang baru. Okay, sekarang fasa dia sekarang ni adalah, okay, volume kering. Kalau kita tengok macam nak nampak lebih teliti, dekat 4 hours ni kita tengok betul volume dia dah kering. Okay, volume 988 dia turun. So exactly apa yang berlaku. Dan kita expect dia retrace kat bahagian ni, dan memang dia dah turun. Okay, dia dah turun bahagian yang kita expect tu lah . So sekarang ni dekat Pibo 50, area sini 880, sekarang dia turun dekat 875. Apa yang kita perlu buat sekarang, yang kita perlu tengok dia, satu sebab kita tahu ADX dengan RSI tu dia memang okey, momentum dah cun. Yang kita perlu tahu sekarang ni, dekat mana dia start buat reversal. Okey. So kalau kita guna Pibo, dekat mana kita boleh masuk? Atas ni lah . Bila dia dah atas 90 sen macam tu, 92 sen, kita boleh start entry kat sini. Dia buat reversal dia naik. So dia berjaya pecah atas ni, kita boleh entry. Okay, itu satu cara. Cara kedua adalah menggunakan candle validation. Okay, candle validation tu macam mana? Candle nanti yang akan ada yang candle baru. Okay, candle baru nanti. Katalah hari Isnin dia ada minat belian dia bullish. Allah. Susah juga nak melukis ni. Kita nak buat candle hijau. Okay, candle hijau ni, okay, dia mengatasi candle sebelum Okay, kalau nak betul-betul valid, dia kena 2 hari. Dua candle lah . Kalau 4 hours tu, sesi pagi satu, sesi petang satu. Maksudnya waktu petang hari, katalah pagi dia naik. Petang. Okay, sekejap. Kita copy je lah. Alamak. Okay. Ini waktu sesi pagi ada satu candle. Petang dia buat lagi satu candle. Macam mana nak tarik dia ni? Alamak. Saya nak. Payah pula nak melukis. Nak cerita ada satu candle petang tu. Tak kisahlah candle macam mana. Yang penting dia bullish, satu candle tu mengatasi candle sebelum, so kita entry. Maksudnya terus sharp entry kat sini lah. Okay, dia ada 2 candle mengatasi. Kalau yang berani, candle bullish saat mengatasi yang ni, dia dah boleh entry tapi betul-betul jaga support. Alright. Kalau yang menggunakan ATR tu, yang kata guna macam Cikgu Nas ajar, yang tolak ATR 0403. So katalah harga open dia pada hari Isnin, dia berjaya validate candle sebelum, sepatutnya kena 2 candle Tapi katalah orang yang nak sharp betul-betul entry sebab dia yakin akan naik. Okay, sebab dia kata dah buat higher low dah. So dia nak validate dekat sini. Dia kata kat sini dia nak entry tak kisahlah area di sini kan. So apa yang perlu orang tu buat, okay, harga open, katalah harga open tu 870.
So dia tolak dengan 0.035, 0.03. So jadi berapa itulah harga kita punya cut loss. Itu cara Cikgu Nas ajar macam tu ya. Bising pula background. 0.87 tolak 0.03. Okay, 84 sen kena cut loss. Okay. So mana 84 sen? 84 sen kena cut loss dekat sini. Kalau dia drop below 840 kena cut loss. Okay, itu satu cara Kalau ikut yang Fibonacci, yang ni untuk yang, tapi kena betul-betul gagah lah kalau yang boleh bertahan sampai di merah sampai bawah ni. 7.8 ni, 785. Kalau kita dah entry 920 tak, kita nak tunggu sampai 785 dia retracement, tak mungkin cut loss mestilah dekat lah dengan kita punya entry. Kalau sampai sini tu, kita takut nanti kalau dia bocor, dia buat downtrend. Okay, kalau bocor je Fibonacci 78.60 ni, possibility dia buat downtrend. Okay, sekarang dia okey lagi. Dia dalam fasa dia, dia buat pullback. Ini point-point dia punya retracement. So, pullback area dia boleh jadi kat sini, boleh jadi kat sini, boleh jadi kat sini. So, logik lagi. Tapi once dia dah bocor sini, dia memang akan buat downtrend. Itu yang kita risaulah kalau kita biar nak tunggu dia retrace sampai sini. Ini last support. Sangat menakutkan lah ya. So, better kita entry yang candle validation ataupun Fibonacci yang naik atas 920 ni lah. Once dia naik, dia terus masuk. So, jaga cut loss kita dekat mana? 880 lah. Okay, drop bawah 880. Dia senang je Fibo. Kalau kita entry atas ni, okay, support kita yang ni. Okay, 880. So nak cut loss mungkin 1 bit 2 bit bawah support. Nak TP kita boleh TP area ni lah atas lagi. Kita tunggu satu, kita boleh TP dekat atas box ni. Sebab dia turun, dia akan cari box atas dia balik. Okay, dia akan cari 1.05 ni. Okay, kalau dia breakout dia akan lebih tinggi. Ini point of breakout. Contoh Fibonacci extension. Fibonacci extension kita ambil yang ni, yang retrace kita nak tahu berapa banyak dia turun. So kita tahu dia akan turun area sini dan memang dia dah turun. Sekarang ni kita nak tahu dia pergi ke mana pula. Katakanlah dia memang last turun dia area sini saja. Okay, ni last lah tempat dia turun. Kita tak tahu sebenarnya mungkin dia boleh turun lagi. Kita cuba sebab dia selalunya ini macam masih ada possibility nak turun. Kalau yang macam betul-betul cun tu macam doji yang kecil-kecil pangkah tu, indecision doji yang pangkah tu, apa panggil? Grace ke apa benda tu, saya lupa nama dia, butterfly ke apakah. Yang tanam pangkah tu. Itu mungkin dia dah start lah harga dia memang kat situ. Sekarang ni kita belum tentu lagi sebab doji dia, dia kena ada satu doji ke macam tu kan. Ataupun yang wick dia kat bawah panjang. Maksudnya seller push harga naik. Wick yang panjang kat bawah. Macam ni. Macam ni. Maksudnya dah start. Orang nak beli dah. Dia tak nak jual lah ni. Dia push. Ni. Macam hammer, macam pin bar tu. Itu memang betul. Macam ni saya kata ni. Ini pun indecision, doji macam tu. Nampak? Dia merah. Ada doji-doji tu. Dia akan start buat reversal lah. Sekarang ni. Okay, merah ni dah ada nampak. Dia dah start kecil. Daripada merah besar, dia start kecil. Kita harap dia ada lagi candle yang kecil lah untuk buat reversal. Sebelum ada candle yang bullish macam ni. Okay. So mungkin belum lagi candle bullish yang macam ni. Mungkin dia ada satu candle kecil-kecil dulu. Macam ni. Candle area macam ni. Baru dia start buat reversal. So, okay, tak kisah. Katalah anda dia drop sampai sini. Kita nak buat dia punya extension ni. So kita ambil point low kat sini. Contoh point low kita dekat sini. Point high kita ni atas ni. Ni. Yang dia punya wick boleh pergi sampai sini. Tanda situ. Dan point dia turun dekat mana? Di sini lah kata dia turun last Konon-konon kita tak tahu. Kalau dia turun lagi bawah, kita kena ubah balik kita punya tarik ni, turunkan lagi bawah. Sekarang ni yang paling bawah adalah kat sini. So harga dia boleh pergi, kita tahulah. Okay, kalau dia breakout kat sini, dia boleh pergi dekat mana? Di sini RM1.13 sen, dia boleh pergi RM1.12 sen. Dia boleh pergi 12.95.
Okay, ni akan jadi resisten dia. Once resisten ni breakout, dia akan jadi support. Resisten become support. Alright. Okay, seterusnya dia akan test pula yang atas. Kalau dia berjaya pergi RM1.20, okay, dia akan jadi resisten become support. Okay, kalau dia bocor, dia akan turun balik. Kita kena buat balik macam ni. Contoh katalah dia dah naik sampai RM1.20 lah, contoh. Dia berjaya naik. Breakout tu dia berjaya naik sampai RM1.20 lah. Kita tak tahulah dalam masa seminggu dua. Okay, dia naik sampai sini. So macam mana kita nak tahu dia turun? Sebab dia tak akan naik kan. Dia akan macam ni lah. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. So macam mana kita nak tahu dia turun kat mana pula? Sama macam itu, macam mana kita buat? Ini dia ada point. Okay, dia naik, dia turun kat sini kan. Dia rehat kat sini. So point low dia kat sini kita boleh ambil. Contoh lah, kita ambil ni retracement. Dan ni point low dia, kita ambil lah kat sini. So kita pergi point high dia, katalah kat RM1.20. So dia akan turun kat mana? Area sini 38, 105, RM1. Kalau dia pergi RM1.20, mungkin dia akan turun dekat area RM1. Contoh macam tu kita nak tahu harga turun. Kalau nak tahu harga naik, kalau kita nak tahu harga naik, kita buat extension. Point low, point high, point dia paling low turun. Dapatlah extension dia 3 point. Kalau retracement 2 point saja. Atas bawah, okay, dapat tahu dia retrace kat mana. Okay. So sekarang ni kita kena tengok dulu. Masukkan dalam watchlist. Kita tahu dia dah kering. Apa dia perlu adalah satu volume belian. Macam ni ada volume, okay. Ni dah ada jual. Ada satu volume start masuk. Dia akan start naik. So kita expect ada volume yang mana hilang? So kita expect ada volume beli lah akan naik push harga. Cumanya yang ni kita tak pasti. Mungkin dia ada candle yang merah lagi kecil-kecil atau doji kecil-kecil ni. Baru dia start reversal. Okay. Contoh kita kena nak tunjuk contoh dia masa dia turun. So ni dia turun. Dia ada satu pin bar. Dia ada doji, dia naik. Okay, turun. Mungkin kena ada pin bar ataupun doji. Lepas tu dia naik. Kita expect macam tu lah. Mungkin dalam minggu ni katalah hari Isnin dia start nak buat doji kecil, ada start minat belian sikit. Okay, hari Selasa dia push hari Rabu dia naik. Contoh kita tak katalah exactly macam tu, kita pun tak pasti. Sebab dia ikut catalyst juga. Ada catalyst hari Selasa Rabu tu ada catalyst untuk recent tag ni. So dia akan naik je lah. Tengok dulu. Selalu counter naik. Dia bagi merah. 1, 2, 3. Okay, dia bagi pin bar, dia bagi doji, dia start reversal Okay. Turun. Dia bagi macam doji atau pin bar macam ni. Okay. Ada dot kecil. Okay, candle start mengecil. Dia start nak buat kenaikan. Turun. Okay, ada macam doji, ada macam pin bar. Dia start kecil. Okay. Lepas tu dia ada candle bullish mengatasi candle sebelum. Okay, boleh start beli. Candle validation tu macam tu lah dua candle sebelum macam ni Turun. Okay, ada satu, ini candle bullish dah ada. Tapi dia merah balik. Itu ada bullish. Okay, so kita tak pasti. Adakah akan merah? Oh tak. Next dia adalah bullish. So kalau bullish ni mengatasi candle yang dua sebelum dia. Okay, inilah kan paras dia kat sini. So kita boleh entry kat sini lah. 740 contoh. Okay. Macam tu je. So nak entry. Nak TP dekat mana? TP boleh tarik Fibo. Boleh pasang, kalau ada GBS ni kita boleh pasang je lah. Boleh tahu dia punya support resistance ni kat mana. So kita boleh TP resistance ni ataupun kita tarik Fibo Rachi extension. Mana-mana satu kaedah. Kalau yang ni memang senang lah jadi kita tahulah support resistance dia dekat mana. Okay. Tutup lukisan. So kita tahu. Okay, dia dekat support mana, dia turun sampai support 86 sen area sini. So, tengok adakah dia mampu bertahan. Kalau tak, dia akan cari kat mana, dia akan cari sini. Okay, kalau dia mampu bertahan, dia akan buat apa? Dia akan restart reversal. So, dia akan pergi dekat 91 sen. Once dia naik atas 91 sen dengan ada volume hijau, bullish, tolak, kita boleh entry. Okay, support kita dekat mana? Sini. Once dia bocor, kita pun cabut. Macam tu je lah. Kalau guna gancat. Senang kan? Lepas tu kalau guna pula EMA ni. Okay, EMA dah start menunduk. Okay, dah ada sell ni. Kita pun keluar.
So bila mana nak masuk, bila mana yang warna merah ni dia kena cross up kuning. Kuning kena naik dulu, merah cross up dia, buat susunan traffic light, kita put entry. So dia maksudnya ni dia perlukan masa turun, kuning, okay, cross up. So ambil masa lah, saya expect mungkin 2-3 hari baru dia naik. Okay. Sebab ni nampak tak, moving average ni kena turun dulu. EMA dia. EMA moving average ni. Okay. Exponential moving average dia akan turun sini. Yang kuning ni akan cross up naik atas. Macam tu. Lepas tu dia buat susunan traffic light. Nampak tak? Macam ni contoh. Okay, dia turun. Okay, merah ni waktu kuning macam ni. So, merah cross up yang kuning. Okay, get ready. Boleh masuk. Dia buat susunan traffic light. Maintain. Okay, once macam ni kan. Satu, kita tengok dia dah start menduduk. Dua, dia punya tu dah bocor. Support yang merah dah bocor. So mungkin dah boleh cabut. Kalau yang intraday saya rasa dah cabut. Tapi kalau yang swing untuk short term tak cabut lagi sebab tak bocor yang hijau. Traffic light hijau masih ada. Kalau traffic light hijau bocor, ya kita cabut. Sekarang ni hijau masih ada. Support dia area 840 masih ada. Macam ni kita tunjuk counter yang downtrend bila dah bocor hijau. Dia start terus turun. Okay. Inilah support kita lah hijau tu Kalau bocor dia terus turun. Macam ni Okay, dia cross up. Merah cross up kuning. Buat traffic light kita masuk area sini. Okay, merah kuning hijau kan. So kita pun masuk. Biar je traffic light. Okay, ni bocor tak apa. Dia touch yang kuning saja. Okay, right. Sampai dia bocor. Sini. Kita pun keluar lah. Sebab dia dah bocor hijau. Okay, so dapatlah profit dia. Kalau masuk area sini, masa dia dah cross up kan, ini merah cross up kuning. Buat traffic light kat sini, kita pun masuk kat sini. Kita TP bila dia bocornya hijau. Okay, dia bocor kat hijau sini. Dapatlah 12% dalam masa. Masuk ke area sini. Okay, katalah 20 September TP. 28 September. So dalam 2 minggu lah lebih kurang. So mungkin yang ni pun sama. Selalu counter yang ada momentum apa tu. Ada momentum RSI atas 50 apa tu. Cross. Yang ni dah cross up. Lepas yang bawah ni kan sekarang dia tengah turun lagi. So belum boleh masuk. Dia kena yang biru cross up warna merah. Macam ni Biru cross up merah dia naik. Okay, biru cross up merah. Biru kena cross up merah. Sekarang ni biru duduk bawah merah. So belum lagi boleh masuk. Momentum tak ada masalah. Dia ada kat situ. Minat belian ada kat situ. Cumanya dia tengah turun. Macam Volcano tengah turun. Dia kena Volcano turun. Dia rebound balik. Okay. Biru naik atas merah boleh masuk. Okay. Kalau MACD. Contoh MACD. GBS. MACD. Okay, bila dia cross up biru atas merah boleh masuk. Sekarang nampak dia nak turun. Okay. Biru memang mesti atas merah tapi dia dah start nampak merah sini kan. Bar merah kan. Nampak dia macam nak turun dulu. Dia kena biru naik atas merah baru masuk. Itu kalau kita tengok menggunakan Indi. Confirmation menggunakan Indi. So kita ada beberapa confirmation untuk kita masuk lah. Baru kita masuk. So kita expect dia turun dulu. Dia cross up. Baru dia start naik. Mungkin 2-3 hari lah Lepas tu dia boleh naik dalam. Tadi 8 hari kan. 20 September 28 dia buat kenaikan 12%. So mungkin dalam waktu yang sama juga lah. Seminggu ke 2 minggu baru dia boleh buat kenaikan 10% macam tu. Okay. Itu saja untuk recent tag. Counter lain kita akan review lepas ni. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Siapa yang belum pergi ke Geng Borak Saham Telegram, boleh pergi ke sana. Follow charting dekat GBS Charting Channel. Okay, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.